Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita lihat sedikit perbincangan kita mengenai dengan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hari ke-11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Hari-hari ini adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dalam Islam, setiap 12, setiap 13, 14, 15 bulan-bulan Islam, tak kiralah 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal ataupun 13 Zulqa'dah, 14 Zulqa'dah, 15 Zulqa'dah, 13, 14, 15, setiap bulan Islam disunatkan untuk kita berpuasa. Melainkan pada bulan Zulhijjah ini 13 tak boleh puasa, kerana ia termasuk daripada hari tasyrik, hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Hadis daripada riwayat Imam Muslim menyatakan, hadis Nubaisyah Al-Huzali, Nabi SAW menyatakan, ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Hari-hari Mina, hari-hari Mina ni hari-hari 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah adalah hari-hari untuk makan dan juga minum, dan hari untuk berzikir, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW telah menghantar satu utusan pada hari-hari Mina. Utusan tersebut wakil daripada Nabi, dia akan menyeru, la tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi azza wa jalla. Jangan kamu berpuasa pada hari-hari ini 11, 12 dan juga 13, kerana hari-hari ini adalah hari untuk makan, minum dan juga hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Mina ini disebut dalam Quran sebagai ayyam ma'dudat. Dalam Quran menyatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullah, kamu berzikir, ingat kepada Allah, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tertentu, ma'dud, yang terbilang, hari-hari yang dibilang, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Di dalam suratul Hajj ayat ke-28 ada dinyatakan ayyamin ma'lumat. Ayyam ma'lumat, hari-hari tertentu, hari-hari yang ditentukan. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Kamu sebut nama Allah Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang tertentu, yang ditentukan. Hari-hari tertentu ini adalah banyak berzikir kepada Allah pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu dalam Quran menyebut ayyam ma'lumat. Ayyam ni plural daripada perkataan yaum. Satu lagi dalam Quran disebut ayyamin ma'dudat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingat kepada Allah pada hari-hari yang dibilang, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, hari-hari Mina, iaitu hari-hari tasyrik. Dan ini adalah 3 hari selepas Yaumun Nahar. Yaumun Nahar 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 dipanggil sebagai apa? Iaitu Ayyamut Tasyriq.
Dan inilah pendapat Ibnu Umar dan juga majoriti di kalangan ulama 11, 12, 13 daripada wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, iaitu hari-hari yang tertentu, iaitu hari tasyriq. Kemudian Quran menyebut lagi, sebelum daripada itu Nabi SAW berkata, ayyamu minan salasah, hari-hari Mina itu tiga hari, 11, 12 dan juga 13. Dalam Quran menyebutkan, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Faman ta'ajjala fi yawmain, siapa yang nak segera, iaitu buat nafar awal 11, 12 melontar jamrah, berada di Mina, kemudian pulang ke Mekah. Quran kata fala isma alaih, tak berdosa, harus. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih, siapa yang lewatkan, dia ambil nafar tsani, an-nafar ats-tsani, iaitu 11, 12, 13. Tadi nafar awal 2 hari je, 11, 12. Nafar tsani 11, 12, 13 Zulhijjah, dia selepas lontar setiap hari tu, setiap hari 11, 12, 13 melontar 3 jamrah. Satu jamrah 7 biji batu, 7 darab dengan 3, 21 batu lontar. Selepas daripada itu dia pulang ke Mekah. Itulah dipanggil sebagai an-nafar ats-tsani. Yauman Nahar 10 Zulhijjah, itu hanya lontar jamrah satu je, Jamratul Aqabah, 7 biji batu. Kemudian daripada hadis Abdul Rahman bin Ya'mar daripada Nabi SAW, ini jelas menunjukkan ayyamin ma'dudat adalah hari-hari tasyriq. Yang paling afdal adalah yang pertama. Yang paling afdal adalah hari yang pertama, wa huwa yaumul qar, lianna ahla minan yastaqirruna fihi wa la yajuzu fihi an-nafar. Dalam hadis yang lain, kalau kita tengok Nabi kata apa, a'zamul ayyam 'indallah yaumun nahar thumma yaumul qar. Seagung-agung hari di sisi Allah adalah yaumun nahar, 10 Zulhijjah, hari yang besar. Kemudian Nabi kata apa, yaumul qar, hari qar. Qar ni daripada istaqarra, mustaqir, manusia akan tinggal tetap, iaitu pada hari Mina. Kerana Mina ni manusia tak balik, mereka akan bermalam di Mina. Itu dipanggil yaumul qar. Kebanyakan di kalangan ulama salaf berkata, yuridu annal muta'ajjil wal muta'akhir yughfar lahu wa yadhhab anhu al-ism alladhi kana alayhi qabla hajjihi. Tak kira nafar awal ataupun nafar tsani, mereka inginkan dihapuskan dosa mereka. Dihapuskan dosa mereka. Sebab tu di akhir ayat Allah Ta'ala kata limanittaqa, kepada orang yang bertakwa. Mana tak mencarut, tak marah orang ketika nafar awal, nafar tsani, kerana pada ketika tu ramai, macam-macam ujian akan datang. Jadi orang yang mana limanittaqa, pada nafar awal, nafar tsani, mereka bertakwa kepada Allah. Itulah syarat, menjadi satu syarat diletakkan di hujung untuk dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan sabdaan Nabi, man hajja, siapa yang menunaikan haji, falam yarfus walam yabsuq raja'a min zunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa menunaikan haji, dia tak mencarut, dia tak berlaku fasik, maka dia akan pulang ke negara dia selepas menunaikan haji, diampunkan dosanya seolah-olah seperti mana bayi yang baru dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang kita bacakan tadi, ayyam ma'dudat, iaitu hari makan, minum dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang zikir kepada Allah adalah al-ma'mur bih,
perkara yang disuruh pada hari-hari tasyrik. Cuma pelbagai bentuk zikir. Kita tengok zikir yang pertama, iaitu disebut sebagai zikrullah aqibas salawatil maktubat. Zikir selepas setiap sembahyang fardu. Dipanggil sebagai zikir takbir muqayyad. Dia tak semesti sembahyang fardu je, sembahyang sunat pun termasuk, sembahyang jenazah pun termasuk. Apa-apa sembahyang sunat pada hari raya Aidil Adha Yaumun Nahar dan juga hari tasyrik 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, tak kira sembahyang apa pun, selepasnya sejurus selepas sembahyang disunatkan untuk kita takbir. Itulah dipanggil sebagai takbir muqayyad. Sebab tu tuan-tuan, bila mana tuan-tuan sembahyang, terutama imam, selepas beri salam, sebahagiannya akan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru dia takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebenarnya takbir muqayyad selepas tuan-tuan beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas daripada habis semua takbir, barulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan takbir mursal. Takbir mursal, takbir yang tak dikaitkan dengan sembahyang. Walaupun Imam Nawawi kata boleh juga selepas sembahyang, disunatkan juga lepas sembahyang, tapi dia tak terikat selepas sembahyang. Dia takbir di pasar-pasar, di jalan, di kedai, di rumah. Sebab tu sebelum PKP dulu kita buat takbir raya di rumah-rumah malam raya. Tapi maghrib isyak kita buat juga lepas sembahyang. Cuma lepas sembahyang untuk hari raya Aidil Fitri, malam raya tersebut sembahyang maghrib isyak, selepas beri salam kita akan zikir sikit dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Kemudian baru takbir. Ataupun kita nak zikir sampai habis pun tak apa, lepas tu baru kita takbir, tak ada masalah. Sebab dia takbir mursal, tak ada kaitan dengan sembahyang. Tetapi takbir muqayyad adalah disunatkan sejurus selepas daripada sembahyang. Itu perbezaan. Itulah dan disyariatkan sebenarnya sejurus selepas sembahyang juga pada hari-hari tasyrik di sisi majoriti di kalangan ulama. Kemudian di antaranya juga pada hari tasyrik ini adalah zikir kepada Allah, mengingati Allah dengan cara tasmiyah, membaca bismillah, takbir. Bila tu? Ketika mana kita menyembelih binatang korban, sembelih lembu, kerbau, unta, bismillah ya Allahu akbar. Itu pun zikir juga. Sebahagian ulama Syafi'i mereka berbeza pendapat, ada dua, sama ada sembelih binatang bismillah ya Allahu akbar ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua boleh. Kita kata tak sesuai tu. Ar-Rahman Ar-Rahim mana boleh untuk sembelih, sebab dia yang maha penyayang lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Ulama kata rahmatan lil akilin, maha pengasih penyayang tu rahmat kepada orang yang makan. Sebab tu baca bismillahirrahmanirrahim ketika sembelih. Tapi jangan pelik lah kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim pun betul, bismillahirrahmanirrahim pun betul. Itu juga bentuk zikir. Waktu sembelihan korban berpanjangan daripada selepas sembahyang raya terus sampailah hari tasyrik yang ketiga esok lah. Esok hari ni hari kedua, hari ketiga, hari yang kedua hari tasyrik. Kemudian esok adalah hari ketiga, hari terakhir sampai waktu maghrib dah habis takbir. Kemudian kita lihat antara wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, zikir kepada Allah juga adalah alal akli wasyurb. Kita zikir kepada Allah ketika makan dan juga minum. Sebab disyariatkan kita makan minum ni kena baca bismillah pada awalnya dan disudahi dengan alhamdulillah. Itu pun zikir. Kan Nabi kata ayyamu minan ayyamu aklin wa syurbin.
wa zikrillah azza wa jalla. Hari-hari minum, hari makan minum. Bila makan minum tak dapat lari dengan bismillah, alhamdulillah. Okey. Kemudian sebelum daripada itu, daripada hadis Nabi ada disebutkan, innallaha azza wa jalla yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa yashraba syurbata fayahmadahu 'alayha. Allah Ta'ala ni suka terhadap hamba yang mana makan satu makanan, dia puji kepada Allah. Minum satu minuman, dia puji kepada Allah. Mana dah habis makan, habis minum, alhamdulillah. Dia bertahmid, alhamdulillah. Faqad adda thamanah. Maka Allah Ta'ala, Nabi kata sesungguhnya dia telah menyempurnakan harga makanan dan juga minuman tersebut. Walam yus'al ba'du an syukri. Maka tidak ditanya lagi mengenai syukur ataupun tak orang tu. Dia makan minum ni dia bersyukur ke tak? Tak, sebab dia dah baca bismillah, baca alhamdulillah. Di antaranya wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, zikir kepada Allah, iaitu takbir pada hari-hari melontar jamrah. Pada hari tasyrik, hari tasyrik kita lontar jamrah, kita tak labbaik Allah. Tak ada orang lontar jamrah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, tak ada. Mereka akan melontar jamrah, mereka akan bertakbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, sampai ke akhir. Okey. Kemudian ini lontar jamrah ni untuk orang menunaikan haji lah. Kita tak menunaikan haji. Okey. Seterusnya berzikir kepada Allah juga adalah al-mutlaq. Mutlaq ni umum. Disunatkan memperbanyakkan zikir pada hari-hari tasyrik yang kita berada pada sekarang ni, 11, 12, 13 Zulhijjah. Perbanyakkan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Sayyidina Umar yukabbiru biminan fi qubbatihi. Sayyidina Umar bertakbir di Mina dalam kemah dia, fayasma'uhu nas, manusia dengar, fayukabbirun, manusia pun ikut Sayyidina Umar juga bertakbir, fatartajju minan takbiran, maka bergemalah Mina tersebut dengan suara takbir. Sayyidina Umar takbir, manusia semua ikut. Macam kita sembahyang jemaah selalu imam takbir dulu, kemudian barulah makmum ikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kamu telah selesai menunaikan haji kamu, telah selesai, fazkurullah, fazkurullah, kamu berzikirlah kepada Allah, iaitu bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala nak ubah mindset orang jahiliah pada ketika itu. Sebab apa? Selepas kita melontar jamrah, fa idza qadaytum manasikakum, selepas menunaikan haji, bermaksud pada ayat ini selepas mana kamu telah melontar jamrah. Bila selepas melontar jamrah, Quran kata fazkurullaha ka dzikrikum, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah seperti mana kamu selalu sebut aba'akum, sebut tentang kebaikan-kebaikan ayah kamu. Orang-orang jahiliah dahulu, mereka selepas melontar jamrah, mereka duduk tepi jamrah tu, mereka akan puji, ayah aku seorang yang berani, seorang yang dermawan, seorang yang begini. Dia nak bangga dengan keturunan dia, bangga dengan ayah dia. Maka Allah Ta'ala ubah mindset ini. Jangan kamu sebut kebaikan-kebaikan tersebut orang telah mati, tapi kamu sebutlah, ubah dengan takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
au ashadda dzikra, bahkan kepujian kepada Allah lebih berbanding mana pada zaman jahiliyah dahulu kamu puji kepada ayah kamu. Faminan nas, kemudian manusia ini dalam menunaikan haji ini terbahagi kepada dua. Ada yang minta dunia sahaja. Man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka kata, ya wahai Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami di kehidupan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirat tak minta langsung, minta dunia saja. Maka akhirat tak ada bahagian untuk dia. Wa minhum, golongan yang kedua, man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, iaitu orang yang mana berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di kehidupan dunia dan tidak dilupakan juga kebaikan di kehidupan akhirat. Wa qina azaban nar, peliharalah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di kalangan ulama salaf, mereka memperbanyakkan doa ini pada hari-hari tasyrik. Hari 11, 12, 13 Zulhijjah, mereka memperbanyakkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ikrimah telah berkata, iaitu yustahabbu an yuqal, disunatkan, dikatakan pada hari-hari tasyrik dibaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Daripada Atha, dia telah berkata, seorang tabi'in, sepatutnya bagi setiap orang yang nafar, tak kira nafar awal ataupun nafar sani, ketika berada di Mina, hendaklah dia berkata ketika mana mutawajjihan ila ahli, ketika mana telah habis melontar jamrah nak pulang, dia bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa ini dipanggil sebagai ajma'il ad'iyah lil khair, satu kumpulan doa untuk kebaikan. Ajma'il ad'iyah, satu doa yang terbaiklah, yang mana Nabi SAW perbanyakkan doa ini. Diriwayatkan Nabi SAW aktsara doa, itulah doa yang terbanyak bagi Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah, kerana bila kita berdoa dengan doa tersebut, kita minta dua kebaikan, dikombinkan dua kebaikan dunia dan juga akhirat. Al-Hasan telah berkata, kebaikan di dunia maknanya ilmu dan juga ibadat. Itu kebaikan dunia. Tuan-tuan nak ibadat macam tak ada ilmu. Tuan-tuan nak ilmu tapi tak nak ibadat, tak boleh, dua-dua kena ada. Itulah kebaikan dunia, ada knowledge dan juga adanya ibadat. Kebaikan akhirat tak lain tak bukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah dipanggil doa min afdali anwa'i zikrillah, antara doa yang terafdal daripada zikir-zikir yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh tanya. Bila kita pergi ke rumah bertakbir, itu lebih bertepatan dengan takbir mursal, takbir raya Aidil Adha, takbir hari raya Aidil Fitri. Tapi untuk Aidil Adha, kalau kita duduk di rumah takbir, pergi rumah saudara takbir, taklah salah. Secara umumnya okey, dan bahkan disunatkan juga tau, sebab dia termasuk hari-hari tasyrik, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan takbir. Cuma dia bukan dipanggil takbir muqayyad, dia takbir berdasarkan umum hadis Nabi, iaitu perbanyakkan takbir ataupun doa, perbanyakkan zikir berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa zikrullaha fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka bila kita pergi rumah orang, ziarah rumah saudara mara, kita bertakbir raya, kita buat doa selamat, takbir raya, boleh berdasarkan keumuman hadis, umum hadis ataupun umum ayat Quran tersebut. Tapi bila sebut tentang semayang, dia ada dipanggil takbir muqayyad dan juga takbir mursal. Bila sebut takbir muqayyad, sejurus selepas beri salam, tak kira sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang jemaah, sembahyang jenazah, sembahyang apa pun, selepas daripada itu disunatkan untuk kita bertakbir. Okey, baik. Kemudian
perintah untuk berzikir ketika selesai daripada ibadat haji, dari segi makna, maksud ibadat haji adalah jamrah. Semua ibadat-ibadat selesai, selepas kita selesai, maka zikir kepada Allah masih berbaki dan tak selesai, masih belum selesai. Bahkan orang beriman ini mustamir, berterusan dia berzikir kepada Allah di kehidupan dunia dan juga akhirat. Sebenarnya kalau kita lihat ibadat semayang pun sama. Lepas kita habis selesai satu ibadat semayang, lepas tu ada zikir, wirid lepas semayang. Lepas kita menunaikan haji, lepas kita melontar jamrah, ada zikir, takbir. Selepas daripada kita nak menuju pulang ke kemah, itu semua adalah zikir. Ulama bagi tahu sebenarnya zikir tak akan putus, tak akan habis. Orang beriman ni selagi dia hidup di kehidupan dunia, dia berzikir. Ibadat akan habis, semayang akan selesai, ibadat haji akan selesai, tapi zikir tak akan selesai. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir kepada Allah selepas selesai pada semayang. Allah Ta'ala kata apa? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu selesai semayang, maka kamu berzikirlah kepada Allah, sama ada duduk, berdiri, duduk ataupun berbaring. Yang penting zikir selepas semayang. Allah Ta'ala juga berkata pada semayang Jumaat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, apabila dah selesai semayang Jumaat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, kamu carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, dan di hujung tu Allah Taala sebut apa? Berzikir banyak-banyak kepada Allah. Lepas semayang Jumaat, bertebaranlah, carilah rezeki, kerja, sambung kerja balik. Kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir, wazkurullaha katsira, jangan lupa zikir kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab, apabila kamu selesai satu ibadat, fansab, maka kamu berletih-letih pula, bersungguh-sungguh buat satu ibadat yang lain. Selepas kita puasa 30 Ramadan, bersungguh-sungguh pula kita buat puasa 6 hari di bulan Syawal. Lepas kita balik haji, maka konsistenkan ibadat kepada Allah bersungguh-sungguh bila kita balik ke negara kita. Kemudian kita lihat hari tasyrik ini, dalam satu syair ada sebut, bi zikrillahi tartahul qulubu wa dunyana bi zikrahu tatibu, idza zukiral mahbubu 'inda habibih tarannih nashwanun wa hanun tarubu. Iaitu dengan zikir kepada Allah, hati akan jadi tenteram, tenang. Wa dunyana bi zikrahu tatibu, dunia kita pun dengan berzikir kepada Allah akan jadi baik, tenang. Sebab itu manusia runsing berzikir, dunia, masalah dunia akan selamat, akan tenang, akan dapat jalan penyelesaian. Hati pun akan jadi tenang. Idza zukiral mahbub 'inda habibih, apabila disebut orang yang dikasihi di sisi di sisi orang yang di sisi pencinta, habib, orang bila mana kekasihnya disebut di sisinya, tarannaha nashwanun wa hanun tarubu, maka dia akan jadi kecenderungan, dia akan jadi satu kecenderungan yang macam orang mabuk, macam orang kena mabuk. Sebab apa? Sebab terlampau cinta dan sayang. Nashwan, nashwan ataupun nashwah, dia macam mabuk, mabuk cinta, bukan mabuk minum arak tu. Hari-hari tasyrik hari-hari tasyrik juga berkumpul padanya hari tasyrik ini untuk orang beriman naimul abdanihim, iaitu kenikmatan badan mereka. Dapat nikmat badan, macam mana? Dapat makan, dapat minum. Wa naimu qulubihim, bukan setakat badan je dapat makan dan juga minum, bahkan hati juga dapat makan, dapat nikmat, iaitu dengan berzikir kepada Allah. Sebab itu kita lihat tadi hadis, 2 ayyamu minan
ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jalla. Hari Mina ini, hari tasyrik 11, 12, 13, hari makan minum untuk nikmat badan. Kemudian hari untuk berzikir kepada Allah adalah untuk nikmat bagi hati kita. Kemudian kita lihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, fi kitabi bil akli minat tayyibat wa syukrulah, iaitu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita makan perkara-perkara yang baik dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair disebutkan, idza kunta fi ni'matin far'aha, bila mana kamu berada dalam satu nikmat, jaga nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'ama, sesungguhnya maksiat itu menghilangkan nikmat-nikmat. Bila kita buat maksiat, nikmat akan hilang satu persatu. Wadawim 'alaiha bi syukril ilahi, berterusanlah bersyukur kepada Allah di atas nikmat tersebut. Fa syukrul ilahi yuzilun naqama, iaitu memperbanyakkan. Fasyukrul ilahi, bersyukur kepada Allah akan menghilangkan niqamah, bukan nikmat, niqamah, bala, menghilangkan bala, menjauhkan bala. Jadi khususnya adalah nikmat makan daging, makan binatang korban, daging korban, seperti mana pada hari-hari tasyrik. Kerana pada fa inna hadhil bahaim, kerana sesungguhnya binatang-binatang ini muti'atun lillah, binatang yang kita makan, lembu, kambing, semua ni adalah binatang yang taat kepada Allah, la ta'sih, tak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka ini adalah musabbihatun lahu qanitatan, mereka ini orang yang binatang yang bertasbih kepada Allah, dan juga mereka ini taat kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tak ada sesuatu pun di permukaan bumi ini mereka akan bertasbih kepada Allah. Kambing, lembu bertasbih, kita tak tahu macam mana tasbih mereka, kita tak faham. Wa annaha tasjud lahu, dan mereka binatang ni sujud kepada Allah, sujud kepada Allah, seperti mana dalam suratul Nahl dan juga suratul Hajj. Dalam suratul Nahl juzuk 14, Allah Ta'ala kata, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Segala benda yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi, di langit, mereka sujud kepada Allah. Dalam suratul Hajj, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabbu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Kita lihat Allah Ta'ala bagi dalam suratul Hajj, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, siapa yang ada di langit, di bumi, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil umum, binatang-binatang ini sebenarnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang binatang ini lebih banyak zikir kepada Allah berbanding manusia itu sendiri. Dalam satu riwayat dalam musnad Imam Ahmad, disebutkan apa? Rubba bahimatin khairun min raqibiha wa aktsaru lillahi minhu zikran. Kadang-kadang binatang ini, berapa banyak binatang ternak ini lebih baik daripada penunggang lembu, lebih baik daripada penunggang lembu. Unta lebih baik daripada penunggang unta. Kerana apa? Wa aktsaru lillahi minhu zikran, banyaknya berzikir kepada Allah berbanding manusia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam kitabnya Al-Quranul Karim,
kebanyakan di kalangan manusia dan juga jin seperti binatang-binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang manusia ni. Ada benda yang haiwan tak buat, manusia buat. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini yang mana Allah Taala rakamkan dalam suratul A'raf, iaitu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah Ta'ala kata kami penuhkan neraka ni dengan manusia dan juga jin, sebab mereka diberi penglihatan telinga, mereka tak nak dengar, tak nak lihat kebenaran. Jadi mereka ni seperti haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan. Allah Ta'ala mengharuskan kita ni untuk makan binatang-binatang yang mana mereka ni taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan semua ini adalah untuk hamba-hambanya yang beriman. Tujuannya untuk apa? Hatta tataqawwa biha abdanuhum, supaya badan manusia ada kekuatan untuk buat ibadat. Sampai bukan makan daging korban sampai lempik tak boleh bangun malam. Itu adalah berbeza dengan maqasid sebenar. Sebenarnya manusia boleh sahaja, tak perlukan daging pun. Sebenarnya manusia boleh je makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur, itu pun dah kuat dah. Tapi nak bagi tahu di sini, takmul ladzatuhum fi aklihim al-luhum. Kesempurnaan kelazatan tu terdapat pada daging. Tuan-tuan makan selain daripada daging korban, selain daripada daging, makan sayur, ikan, semuanya itu adalah benda yang mengenyangkan. Tetapi daging ini adalah satu kesempurnaan dalam makanan, satu kelazatan. Lakin la takmul al-quwwah wal aql wal ladzah illa bil laham. Dan ulama menyatakan kekuatan dan juga akal manusia, kelazatan yang manusia perolehi tidak akan sempurna. Kekuatan, kelazatan, akal, fungsi yang tidak akan sempurna melainkan dengan manusia memakan daging. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Seperti itulah kami tundukkan binatang-binatang ni untuk kamu, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita berapa kilo, kita 80 kilogram, 90 kilogram. Haiwan lembu yang kita nak tumbangkan itu mungkin 200, mungkin 300, mungkin 400 kilogram. Selalunya kita nak tahu daging haiwan korban ni, kita bahagi dua. Contoh lembu ni berapa? Lembu ni 500 kilo. Mana daging dia 250, lebih kurang tu selalunya. Okey. Jadi binatang korban yang begitu berat, begitu besar, manusia boleh tumbangkan kerana Allah Taala bagi tahu kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Kami tundukkan semua haiwan-haiwan ni untuk manusia, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari-hari ini juga, iaitu hari Tasyriq, dilarang untuk kita berpuasa. Kerana apa dilarang untuk kita berpuasa? Kerana hari-hari ini adalah hari dipanggil hari tetamu. Allah Ta'ala jamu kita makan minum, makan daging korban. Bila mana kita sebagai tetamu tak menghargai sebagai tetamu Allah, maka puasa pada hari ini ulama fiqh sepakat haram, dan bukan sekadar haram dan berdosa, dan tidak sah puasa tersebut. Kemudian kita lihat, diriwayatkan hadis yang terakhir kita lihat pada hari ini, menutup tirai pengajian kita, menutup tirai pengajian kita pada malam yang mulia ini.
Satu hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Jabir kata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar berjumpa dengan kita, berjumpa dengan kami yauman, pada satu hari. Faqala, Nabi kata, raaitu fil manam, aku lihat dalam mimpi ni, ka'anna Jibril 'inda ra'si wa Mikail 'inda rijlayya. Seolah-olah Jibril berada di kepala aku, ketika aku sedang tidur ni, Mikail pula berada di antara dua kaki aku. Faqala ahaduhuma li sahibi, salah satu daripada malaikat telah berkata kepada satu yang lain, idrib lahu masalan, kamu berikan perumpamaan kepadanya. Faqala, maka dia kata, isma', kamu dengar. Sami'at uzunuka, maka telinga kamu telah mendengar. Wa aqil aqala qalbuk, maka hati kamu akan sedar. Innama masaluka wa masalu ummatika, perumpamaan kamu wahai Muhammad, dan juga perumpamaan umat kamu wahai Muhammad, adalah perumpamaan kamasali malikin ittakhadha daran, seperti mana perumpamaan seorang raja yang mana telah membeli satu istana, rumah, summa bana fiha baitan, satu rumah yang besar, dan dia buat rumah yang besar tu ada rumah yang kecil di dalamnya. Itu perbezaan antara dar dan juga bait. Dia beli satu dar dalam bahasa Arab, rumah yang besar, dan dia buat satu rumah yang kecil dalam tu, al-bait. Kemudian waja'ala fiha ma'idatan, dia jadikan di rumah tersebut hidangan. Summa ba'atha rasulan, kemudian raja tadi menghantar seorang rasul, seorang utusan, yad'un nas, panggil manusia ila ta'ami, untuk datang makan makanan raja tadi. Dia bawa macam open house lah. Faminhum man ajaba ar-rasul, di kalangan manusia ada yang datang sahut seruan wakil duta daripada raja tersebut. Wa minhum man tarakah, ada yang sebahagiannya buat tak tahu, dia tak nak datang pun. Man ajabaka dakhalal malik, siapa yang menyahut seruan wakil daripada raja tersebut, maka dia akan masuk Islam. Dia masuk Islam. Wa man dakhalal Islam dakhalal jannah, siapa yang masuk Islam maka dia masuk syurga. Wa man dakhalal jannah, siapa yang masuk syurga maka dia akan makan apa yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala huwal malik, Allah taala ni malik, raja. Ad-dar, dar yang mana rumah yang besar itu adalah Islam. Al-bait, rumah yang kecil dalam rumah yang besar tadi adalah syurga. Wa anta Muhammadun rasulun, kamu wahai Muhammad adalah rasul, satu utusan, wakil raja. Mana raja yang hantar utusan, iaitu Allah Ta'ala menghantar utusan, iaitu Nabi, bagi tahu kepada manusia datang makan, datang ke rumah dia makan. Jadi maksud rumah tersebut maksud rumah tersebut adalah Islam. Maksud rumah kecil dan rumah besar tadi itu adalah syurga. Sedangkan kamu wahai Muhammad adalah rasul, siapa yang menyahut seruan kamu dia masuk Islam. Siapa yang masuk Islam dia akan masuk syurga. Siapa yang masuk syurga dia akan makan apa yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu perumpamaan yang lain, misluhu kamathali rajulin banadaron, perumpamaannya seperti perumpamaan seorang lelaki yang bina satu dar, satu rumah yang besar. Wa ja'ala fiha ma'dabatan, ma'dubah, dia menjadikan di rumah tersebut satu hidangan makanan, dia jamu orang. Wa ba'atha da'iyan, dia hantar seorang wakil, suruh panggil semua manusia. Faman ajaba da'iya, siapa yang menyahut seruan penyeru tadi, maka dia akan masuk ke dalam rumah, dia akan makan daripada hidangan yang telah disediakan. Wa man lam yujib da'iya, siapa yang tak sahut seruan orang yang seru tadi, lam yadkhulid dar, dia tak masuk rumah, dia tak akan menjamu sebarang hidangan, sebab dia tak masuk dalam rumah tersebut. Dar ini adalah syurga, utusan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu antara kesimpulan yang kita dapat bincangkan hadis menutup tirai pengajian kita pada malam ini, iaitu hari tasyrik adalah hari untuk kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari untuk kita banyak makan dan minum, tapi bukan banyak sangat. Banyak tu maksudnya makan makanan yang lazat, iaitu daging, sama ada kambing ataupun lembu. Tuan-tuan, daging kambing lebih manis, lebih lembut berbanding daging lembu. Sebab itu semalam saya buat korban daging kambing ni. Saya tak bagi daging lembu, kita buat 1 kilo 1 kilo daging lembu kita bagi. Tapi daging kambing ni kita fikir-fikir, pengerusi kita bagi 500 gram. Saya ubah, saya kata jangan bagi 500, bagi 300 supaya ramai yang dapat 300 gram. Yang tulang kambing, buat sop kambing, tulang kambing kita bungkus 500 gram. Tulang lembu kita bagi sekilo lebih, tak apa. Sebab kambing ni dia bernilai lebih sikit. Sebab daging dia sedap lah. Sebab tu ulama dalam mazhab Malik menyatakan kambing antara binatang yang paling afdal untuk buat binatang korban. Sebab itu Nabi Ibrahim ketika nak menyembelih anaknya, ditukar anak tadi, tempat anak Nabi Ismail ditukar menjadi kibas. Kibas ni makna biri-biri jantan, tak tukar jadi lembu, tak tukar jadi unta. Makna menunjukkan kibas adalah binatang yang terbaik dalam membuat ibadat korban di sisi mereka ulama Malik. Di sisi ulama Syafi'i kita adalah lagi banyak gemuk binatang tadi, lagi besar binatang tadi, unta ke lembu ke kerbau, lagi banyak orang miskin dapat makan, itu lebih baiklah melihat kepada maqasid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman. Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.